Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan nikmat rahmatnya dapat kita bersama-sama sekali lagi duduk bersama di majlis ilmu kita yang membincang bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Bukannya bahasa Arab komunikasi, tapi kita belajar sekarang ini bahasa Arab, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi kita boleh ikut Facebook lah. Bila ada dalam Facebook, menjadi tanggungjawab tuan-tuan, puan-puan untuk share. Ajak semua saudara mara kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita yang mempunyai hubungan dengan kita supaya mereka bersama-sama masuk ke majlis ilmu kita ini. Ini sangat-sangat mustahak tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dilantik sebagai rasul, dia terus keluar rumah ke rumah, lorong ke lorong, kampung ke kampung, mengajak semua orang-orang terdahulu berhentilah menyembah berhala, sembahlah Allah. Akhirnya pengorbanan yang begitu hebat yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah bersama-sama para sahabat. Terus banyak pengorbanan datang ke Madinah. Akhirnya 10 tahun di Madinah, Islam tersebar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekarang ni kita sangat-sangat lemah. Lebih-lebih lagi dalam musim Covid ini. Bayangkanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita. Ini adalah ujian yang sangat besar. Sekolah-sekolah ditutup. Sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, semuanya tutup. Kalau di Selangor dan di Kuala Lumpur, di Sabah. Tapi ke mana budak-budak kita? Anak-anak ni semua anak muda pergi ke mana? Jadi ini tanggungjawab kita. Inilah masa ini. Kita kena sedar. Ini ujian Allah. Kita kena kuatkan iman, ketakwaan kita. Kita kena seru semua anak-anak muda. Jangan ada handphone, duk kerja main game ya. Bangun-bangun pagi dah main game. Bila kita ada majlis ilmu begini, iaitu majlis ilmu untuk memahami bahasa Arab Al-Quran, sangat-sangatlah musak. Kita ingatkan mereka, ajak mereka duduk bersama-sama jika kita cuti ataupun kita tak kerja. Ajak semua duduk sekali bersama. Kalau harap kepada mereka, mereka akan kata ya, tapi tidak. Jadi ada dua, satu adalah melalui Facebook ataupun yang lepas-lepas itu kita ada lagi satu siaran iaitu YouTube. Layarilah YouTube, kita ada. Dalam YouTube itu ada juga bahasa Arab Nahwu Sorab 3 bulan. Dia ada 100 lebih. Dia ada 100 lebih siri. Yang ini kita sekarang ini dah masuk ke siri yang ke 10 ya. Kita masuk yang ke 10. Jadi ambillah ini sebagai program kita bersama. Kita ni lemah, macam-macam ada program sekarang ni. Ada program kelas tajwid, kelas tauhid, fiqh dan sebagainya. Serulah semua, saudara mara kita, kenalan kita, semuanya suruhlah ikut. Masa-masa ujian begini kita tak tahu. Zaman dulu memang semuanya boleh kata ramai orang pergi masjid. Sekarang ni orang nak pergi masjid nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Dia ada kuota pula nak sembahyang Jumaat. Ini semua ujian dari Allah. Jadi kalau kita tak kuat, kalau kita tak sedar, lama-lama hancur. Hancur masyarakat kita. Ini ujian-ujian dari Allah. Kita kena tunjukkan
kesepaduan hati kita untuk lebih tunduk kepada Allah. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Farid untuk memulakan majlis kita dalam bab bahagian kedua, kamus kata dasar dan Al-Quran. Pengajian kita ni ada 3. Bahagian 1 ialah kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar yang akan diambil oleh Ustaz Agong. Jadi dia ada 20 kaedah. Kemudian Ustaz Farid akan mengambil kamus kata dasar Al-Quran. Setiap perkataan-perkataan yang akan dikeluarkan oleh Ustaz Farid ni sangat mustahak kita buat catatan, dan kita mesti usaha betul-betul untuk menghafalkan perkataan-perkataan ini. Semua perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang sering terdapat di dalam Al-Quran, yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Yang mana yang jarang-jarang ada juga, tapi kita tinggalkan, kita mengambil yang ada 3 bar ataupun 3 kotak daripada buku itu, ataupun 4 kotak. Jadi muka surat 94, muka surat 94, buku ini buku rojokan kita. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita terus kepada qamus kita pada seri yang ke-10. Kita harap tuan-tuan puan-puan harap bersabarlah bersama dengan kita mengikuti pengajian bahasa Arab Al-Quran. Dan hari ini kita akan bincangkan qamus pada huruf ha. Ini adalah hari yang ketiga. Ha, lam, lam. Dia mengeluarkan 5 perkataan mufradat, vocabulary di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun ha, lam, lam ni banyak sebenarnya, tapi dari sudut pengeluaran produk Al-Quranul Karim yang mengeluarkan kalimah ataupun mengeluarkan produk ada 5 je. Kita lihat, dan ingatan juga kepada tuan-tuan puan-puan adalah kita tak dapat tidak mesti kena refer kepada muka surat 14 di mana perbincangan kita tentang verb PL, maka kita lihatlah pada muka surat yang ke-14. Kalau isim tak perlulah. Okey, sekarang kita lihat halla yahillu. Nampak halla yahillu. Halla yahillu maknanya adalah menjadi halal. Makna halal, menjadi halal ataupun halal. Isim masdar dia adalah halalun ataupun hillun pada baris yang ketiga tu. Nampak halla yahillu adalah halal, telah menjadi halal, sedang menjadi halal. Kalau kehalalan, kehalalan adalah baris yang nombor 3 itu, iaitu hillun, isim masdar ataupun halalun. Okey, isim masdar ni noun lah. Kemudian baris yang kedua dinamakan sebagai ahalla. Ahalla kategori mana? Kita lihat pada page yang ke-14. Boleh tuan-tuan boleh buka page yang ke-14 daripada nombor 2 sampai ke nombor 9. Nah, ini selalu kita tekankan yang kekal sampai hari kiamat. Apa dia? Ahalla daripada wazan mana? Ahalla yuhillu adalah daripada wazan yang nombor 2, kolom nombor 2. Sebab apa tak sama tu? Sepatutnya ahlala yuhlilu, tapi dia ahalla yuhillu sebab dia fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af, fi'il yang bersabdu, dia sedikit lari daripada wazan yang sebenar. Fi'il sekiranya ada huruf illat ataupun ada fi'il tersebut ada mudha'af, kita panggil yang bersabdu, bertasydid, sedikit lari sikit wazan dia. Jadi ahalla yuhillu, af'ala yuf'ilu pada wazan yang nombor 2.
Jadi maksudnya apa? Menghalalkan ataupun membolehkan. Apakah perbezaan antara halla dengan ahalla? Okey, contoh yang mudah. Halla telah jadi halal. Apa yang jadi halal? Apa yang menjadi halal? Okey, telah menjadi halal lah oleh ad-dajjaj. Halla ataupun halat ad-dajjajatu, telah menjadi halal apa? Ayam. Mungkin ayam tu sebelum ni tak halal dia. Ayam. Sebab apa? Dia termasuk dalam jallalah. Jallalah ni tuan-tuan perempuan tahu apa jallalah? Ayam ataupun binatang jallalah. Bukan jalalah. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jalalah. Jalalah tu mulia. Jallalah bermaksud yang makan najis. Haiwan yang makan najis. Ada ulama kata haram, tak boleh. Kena kuarantin dulu haiwan tadi. Kena kuarantin beberapa hari tu. 3 hari, ada ulama 3 hari. Kemudian baru boleh makan. Ada yang kata makan pun tak apa, tak haram, makruh je. Dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Makan haiwan jalla lah. Tapi dia bertentangan dengan fatwa kita. Fatwa di Malaysia kita tak boleh. Sampai dia dikuarantin betul-betul dulu, baru boleh makan. Jadi jallalah, binatang jalla tak boleh makan sebab haiwan tadi makan najis. Dia makan najis, ayam tadi makan najis. Dia bagi dedak-dedak najis. Tak boleh makan lah. Sampai bila? Kena kuarantin. Lepas kuarantin, proses kuarantin, dia jadilah dia halat ad-dajjajatu. Telah halal ayam tersebut. Nampak? Jadi maksudnya halal di sini PL dan ada fa'il. Tak ada maf'ulun bih, halal. Tapi untuk baris yang nombor 2 adalah wazan kolom nombor 2 pada muka surat 14. Ahalla. Ahalla terjemah dia pun lain, menghalalkan. Bila menghalalkan pasti kena ada maf'ulun bih. Contohnya dalam Quran, wa ahallallahu. Allah Ta'ala menghalalkan. Apa yang Allah Ta'ala halalkan? Al-bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Menghalalkan jual beli. Jual beli itulah disebut sebagai maf'ulun bih. Itu perbezaan dia. Halla yahillu tak ada maf'ulun bih. Ahalla ada maf'ulun bih. Implikasi dari sudut terjemah pun lain. Halla halal, menjadi halal. Kalau ahalla yuhillu ihlalan, iaitu menghalalkan. Kalau tahallala, tak sebut lah ni tahallala dah. Tahallala ya tahallalu. Tahallala kalau kita refer muka surat 14, dia atas wazan apa tu? Atas wazan yang nombor 8. Tahallala ya tahallalu. Tapi tidak ada pada sebutan muka surat 94 halan lam. Kerana apa? Sebab tidak disebut dalam Quran tahallala. Sebab itu dia tak letak. Tahallala ni dalam bab haji kita jumpa tahallul. Tahallala, noun dia adalah tahallul. Tahallala yatahallalu tahallulan. Tahallala yatahallalu tahallulan mutahallalan. Jadi tahallul itu adalah noun daripada tahallal, tapi tak ada sebutlah kat sini. Itu maknanya menjadi halal. Itu dalam haji ada tahallul awal, tahallul sani. Tahallul yang pertama dan kedua. Sebab apa? Selepas dia menjalani proses ihram. Sebab dalam ihram ada perkara yang dihalalkan. 13 perkara dihalalkan. Bila mana telah habis tahallul awal, ada lagi perkara yang berkenaan dengan persetubuhan, bercumbuan dan sebagainya. Itu ada 3 lagi. Lepas habis daripada tahallul sani, semua jadi halal. Macam semayang juga, lepas beri salam, lepas semayang, lepas tahiyat beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tersebut dipanggil sebagai salam tahallul. Menghalalkan perkara yang haram. Makan, semayang tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap, haram. Tetapi bila kita dah beri salam, halal kesemuanya, menjadi halal.
Seterusnya kita lihat pada muka surat 94 ni juga, yang atas sekali iaitu halail. Halail ni tuan-tuan, puan-puan boleh merujuk, refer kepada juzuk yang keempat, last sekali, ayat yang terakhir juzuk yang keempat. Dia disebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, perkara yang diharamkan, haram berkahwin. Pendek, bahasa mudahnya menjadi mahram kita. Bila mahram tak boleh berkahwin lah. Siapa dia tu? Iaitu ada disebabkan nasab, keturunan macam mak, ayah, adik-beradik. Ada yang disebabkan kerana susuan, ada yang disebabkan kerana musaharah, perkahwinan. Nah, bila kita dah kahwin, tak boleh lah kahwin dengan mak mertua, tak boleh lah kahwin dengan adik-beradik perempuan kita. Okey, nampak? Itu namanya musaharah. Dalam ayat itu juga disebutkan pengharaman wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Wa halailu abnaikumul ladzi, menantu perempuan daripada anak lelaki kamu. Min aslabikum, anak lelaki bertulang sulbi kamu lah. Nampak? Jadi di sini nak bagi tahu kita apa? Iaitu menantu perempuan kita tak boleh kahwin, haram. Wa halailu abnaikumul ladzi, menantu perempuan. Sebab apa tak letakkan mufrad? Halail ni sirah muntahal jumu'. Muntahal jumu' ni kemuncak kepada jamak, tidak ada lagi jamak selepas halail. Sebab setiap wazan mafa'ilu, mafa'ilu, halailu adalah wazan mafa'ilu. Itulah sirah muntahal jumu'. Apa maksud muntahal jumu'? Kemuncak kepada jamak, tidak ada lagi jamak selepas itu. Sebab jamak ni kadang-kadang berlapis-lapis tau. Kadang-kadang jamak ni berlapis-lapis. Contoh yang mudah, qaulun. Qaulun jamak dia apa? Qaulun jamak dia aqwalun, perkataan-perkataan. Qaulun tu perkataan, aqwal ni beberapa perkataan ataupun beberapa pendapat. Jamak kepada aqwalun adalah aqawilu. Jadi berlapis-lapis jamak itu. Apa jamak kepada qaulun? Perkataan ataupun pendapat, opinion, iaitu aqwalun. Apa jamak kepada aqwalun? Aqawilu. Jadi aqawil atas wazan mafa'il itulah sirah muntahal jumu' dan diharamkan. Setiap atas wazan mafa'ilu diharamkan tanwin dan juga diharamkan berbaris bawah. Okey, melainkan ada dua syarat lah yang menghalalkan dia. Itu yang kita bincang dalam bab nahwu, tak perlu pening di sini. Sebab itu kalau kita lihat di sini, setiap isim, halail ni isim lah, noun. Sebab dia menantu perempuan, takkan dia isim, takkanlah dia verb, dia noun lah, isim. Okey, sekarang kita tengok, kalau yang baris nombor 3 tadi, hillun, dia tanwin kan? Bawah halailu, iaitu tahillatun, dia tanwinkan juga. Tetapi sebab apakah halailu tak tanwinkan? Sebab dia haram. Atas wazan mafa'ilu, kena highlight kan dalam pemikiran kita. Setiap atas wazan mafa'ilu, halailu, masajidu, semua itu, madarisu, semua itu adalah haram tanwin dan berbaris bawah. Sebab tu dia tak berbuah tanwin, dia tak berbuah halailun, dia berbuah halailu. Okey, mufrad dia halilah. Halilah adalah singular, halilatun singular. Jamak plural halailu. Sebab apa tak letak dalam buku ni mufrad ataupun singular dia? Sebab tak disebut dalam Quran. Sebab apa dia nak? Tak ada hajat, tak ada keperluan pun untuk letak. Sebab buku ini adalah untuk memahami vocabulary mufradat Al-Quran. Walaupun halail itu plural, sudah pasti plural mesti kena tahu apa singular dia. Tak perlu singularnya untuk kita tahu, sebab tidak ada disebut dalam Quran. Okey, tapi untuk memahami bahasa Arab perlulah. Kena faham konteks perbincangan discussion kita pada pagi yang mulia ini adalah untuk memahami vocabulary mufradat Al-Quranil Karim. Jadi benda yang tak ada
tak disebut walaupun dia berkaitan. Gitu kena faham. Dia benda yang ada kaitan dengan halail tapi tak disebut dalam Quran, dia tak tulis walaupun ada kaitannya. Sebab setiap benda yang jamak plural mesti kita perlu tahu singular dia. Sebab tidak akan lahir plural melainkan singular lahir dulu. Okey. Kemudian yang kelima adalah tahillatun. Tahillatun adalah penghalalan atau penjadikan halal. Dia isim juga, noun juga, halal. Okey. Dalam Quran disebut tahillata aymanikum. Okey. Itu antara 5 perkataan yang lahir daripada ha, lam, lam. Okey. Seterusnya kita lihat dalam buku surat 94 daripada hamida yahmadu, verb. Kalau muka surat 14 nombor berapa? Dia tak ada nombor sebab dia nombor 1. Sebab dia berubah-ubah ni. Sulasi PL yang 3 huruf kita tak dapat tentukan melainkan kena lihat kamus ataupun dengarlah apa yang Arab sebut. Yang Arab berbahasa Fusha sebut. Hamida yahmadu bermaksud memuji. Telah puji, yahmadu sedang puji. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu itu adalah noun. Tu bawah dia pujian. Nampak hamdun, pujian. Jadi maksudnya hamida fi'il madhi past tense, yahmadu present tense ataupun fi'il mudhari'. Hamdun adalah isim masdar ataupun noun, pujian. Okey. Mengenai dengan hamida yahmadu ni, siapa yang ada buku ni boleh rujuk pada muka surat yang awal-awal sekali yang kita bincang dulu pada level yang pertama kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat. Muka surat nombor 2. Dia ada situ alhamdu, hamidun, mahmudun, muhammadun, ahmadu, yuhmadu. Semua itu kalimat yang ada dalam Quran tetapi dia berasal kata dasarnya adalah ha, mim dan dal. Okey. Seterusnya kita berpindah kepada ha, mim, lam. Ha, mim, lam. Okey, hamala yahmilu. Hamala yahmilu ni makna mendorong, membawa, mendorong. Kandung, penatkan. Kandung ni makna mengandung Hamala, mengandung. Ataupun penatkan. Jadi bila mengandung penatlah. Penat. Sebab dia bawa 2. Satu diri dia, satu baby dalam kandungan. Jadi hamala yahmilu. Boleh Itu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua adalah hammala. Hammala kita refer pada page yang ke-14. Daripada apa tu hammala? Hammala adalah daripada kotak kolom yang nombor 3. Fa'ala yufa'ailu, hammala yuhammilu. Apa maksud hammala yuhammilu? Hammala yuhammilu bermaksud membebankan. Membebankan. Dalam Quran, dalam surah apa nama tu, juz 28, suratul Jumu'ah. Dalam suratul Jumu'ah ada disebutkan masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Masalul ladzina hummilut taurat, perumpamaan orang yang hummilut taurat, yang dibebankan dengan kitab Taurat. Yang dibebankan maksud apa? Dipertanggungjawabkan, dimukallafkan dia untuk mengamalkan kitab Taurat, beramal dengan kitab Taurat, iaitu orang Bani Israel, orang Yahudi. Masalul ladzina hummilu, hummilu itu daripada hammala lah. Hammala yuhammilu. Hummilu itu adalah fi'il madhi majhul. Apa fi'il madhi majhul tu? Tuan-tuan, puan-puan kena refer balik. Yang sebelum-sebelum ni ikuti page kita ada Pusat Ilmu Bahasa Arab di YouTube.
Tengok balik level-level 1, 2 yang bawah. Pusat ilmu At-Taqwa di YouTube kita. Tengok balik. Kemudian hammala yuhammal masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Kemudian lam yahmiluha, mereka tidak membawanya. Mereka dipertanggungjawabkan untuk beramal dengan kitab Taurat. Summa lam yahmiluha, tapi mereka tak membawanya. Apa tak membawa? Tak beramal. Bila kita membawa tu makna beramal lah. Tak membawanya, tak beramal. Jadi seumpama dengan himar, bawa kitab banyak-banyak, diletakkan di atas himar, keldai, tapi dia pun tak tahu apa isi kandungan kitab, dia bawa je. Sama lah orang Yahudi ni, mereka diberi kitab Taurat tapi mereka tak tahu, tak beramal, macam himar. Okey, ihtamala yahtamilu, refer muka surat 14. Setiap verb perlu di refer pada muka surat 14. Atas wazan nombor 5, ifta'ala yafta'ilu, makna menanggung, ihtamal. Selalu dalam kitab-kitab fiqh kita jumpa apa, ataupun dalam kitab-kitab lughah bahasa sebut muhtamal. Muhtamal ni dikebarangkalian kan, kebarangkali. Kalau yuhtamalu, ada kebarangkalian, yuhtamal. Apa kebarangkalian? Kemungkinan ini maksud A, kemungkinan ini maksud B. Contoh al-asadu. Apa itu al-asadu? Lion, singa. Ada singa ni ada dua, satu singa yang betul-betul singa, satu orang tu macam singa, garang dia. Nampak? Ada muhtamal, ada ihtimal, ada kebarangkalian makna A, ada kebarangkalian makna B, muhtamal. Ataupun makna dia menanggung pun boleh. Hamlun adalah kandungan ataupun bawaan. Bawa. Noun lah, noun. Tadi hamala, baris pertama, tunjuk sikit baris yang pertama itu, hamala yahmilu, itu adalah verb. Yang bawah sekali hamlun itu adalah noun ataupun isim masdar je. Hamala yahmilu hamlan, hamlun. Okey. Kemudian bila mana ha tadi berbaris bawah himlun. Bila himlun ni makna lain tu. Kena faham tu. Hamlun maknanya bawa ataupun kandungan. Kalau himlun maknanya benda yang dibawa. Himlun, jamak dia ahmalun. Okey, ataupun bahasa mudah kita panggil muatan ataupun bebanan. Himlun. Muatan ataupun bebanan. Himlun jamak dia ahmal. Yang seterusnya adalah hamulatun. Hamulah ni haiwan yang bawa muatan. Okey. Sekarang ni muatan yang atas haiwan dipanggil himlun ataupun ahmalun. Himlun singular, ahmalun adalah jamak. Bila mana haiwan yang membawa muatan tersebut, barang tersebut, itu dipanggil hamulatun. Seterusnya, yang terakhir pada huruf ha hari ini insya-Allah, iaitu daripada hayya, hayaya, ha, ya dan ya. Hayya Yahya maknanya hidup. Hayya Yahya yang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya, wa mahyaya wa mamati. Mahyaya nanti kita lihat. Hayya Yahya telah hidup, sedang hidup. Kalau hayatun, hayatun adalah kehidupan. Hayatun ni adalah isim masdar noun. Hayya Yahya adalah verb, past tense dan present tense. Hayatun, mahya dan juga hayawan. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sebelum surah Rum, surah apa sebelum surah Rum? Surah
Al-Ankabut, akhir sekali juzuk 21, akhir surah Al-Ankabut. Okey, bukan ayat terakhir, page yang terakhir surah Al-Ankabut. Kemudian mahya ni ada, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak? Mahya ni kita panggil dia masdar juga, isim masdar, atau kita panggil noun, tapi kita panggil masdar mimi. Sebab apa panggil masdar mimi? Kerana diawali dengan huruf mim. Okey, makna semua sama. Bila terjemah isim ni semua samalah, kehidupan, telah hidup, sedang hidup, kehidupan. Bila mana diletakkan noun hayyun, jamak ada ahya, iaitu yang hidup. Nampak yang apa? Yang hidup. Hayyun adalah kita panggil sifat musyabbahah, benda yang hidup ataupun orang yang hidup. Hayyun, jamak ada ahyaun, orang yang hidup. Hai ni ada juga makna kampung hai. Qaryah kampung juga. Hai ni kecil sikit daripada qaryah. Hai, kecil sikit daripada qaryah lah, daripada kampung. Jadi tapi tak sebut kat sini sebab tak ada dalam Quran guna. Okey. Kemudian satu lagi ahya, nampak tak? Hayya, baris yang pertama tu, hayya Yahya. Tunjuk sikit, hayya Yahya, itu makna hidup. Bila mana tambah hamzah di awal, jadi ahya yuhyi. Jadi terjemah pun jadi lain, menghidupkan. Kalau dalam verb, dia pada kolom nombor berapa? Refer muka surat 14, iaitu pada kolom yang nombor 2, atas wazan af'ala yuf'ilu ahya yuhyi. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mati. Tak boleh kita kata dia yang hidup, dia yang mati. Salah. Bukan dia yang hidup, dia yang mati. Dia yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu. Nampak? Jadi itulah terjemahan hayya Yahya, bermaksud hidup. Dia kalau refer muka surat 14, dia nombor 1, tapi tak diletakkan pada muka surat 14. Kalau ahya pada kolom nombor 2, memberi maksud menghidupkan. Seterusnya hayya ni maksudnya memberi salam. Hayya, dia bukan hayya dengan ha yang bulat tu. Hayya tu makna jom, let's go, jom. Itulah dipanggil sebagai hayya bina bil lughatil arabiyyah. Jom kita belajar bahasa Arab. Okey, hayya bina al-lughat al-arabiyyah. Okey, jadi itu makna jom. Tapi hayya di sini bukan makna jom, tetapi maksud dia adalah memberi salam ataupun sebagai ucapan penghormatan. Contoh dalam Quran, dalam surah An-Nisa 5 lai bawah sekali ayat dia, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi salam, diberi penghormatan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu, maka jawab salam balik, beri penghormatan balik. Fahayyu bi ahsana min, fahayyu bi ahsana minha, lebih baik daripada dia, aw rudduha, ataupun sama macam dia lah. Nampak? Hayya makna memberi penghormatan, memberi salam, pendek kata memberi salam, hayya. Istahya maksudnya adalah biarkan hidup ataupun malu. Istahya, yastahyuna nisa'akum. Zaman Fir'aun, apa nama ayat? Suratul Baqarah ada, suratul A'raf ada. Apa nama? Idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum
nisa'akum yastahyuna nisa'akum. Nampak? Yastahyu daripada apa? Yastahyuna, daripada istahya yastahyi. Maknanya biarkan hidup. Perempuan ni zaman Firaun, laki semua dibunuh, habis, tak tinggal langsung. Baby lelaki habis dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum, sembelih anak lelaki. Kemudian wa yastahyuna nisa'akum. Yastahyun apa? Yastahyun adalah dia minta hidup, maknanya dia biarkan hidup. Perempuan dia biarkan hidup. Jadi dia nak kat dunia ni hanya perempuan je, laki tak payah, sebab akan gulingkan kerajaan Firaun. Jadi yastahyu ni sebenarnya bukan biarkan hidup dengan aman tau. Dia biarkan hidup dalam keadaan menderita. Sebab zaman Firaun, dia biarkan perempuan hidup, tapi bukan perempuan hidup sempurnakan bagi hak-hak dia, tak. Bagi menderita, hidup tapi menderita. Tanpa suami, tanpa anak, menderita lah. Dan ada juga istahya ni bermakna, maksud malu. Wallahu la yastahyi minal haqq, daripada istahya yastahyi, makna malu. Allah Ta'ala tak malu terhadap perkara benar. Dalam surah tu apa? Al-Ahzab, juzuk yang ke-22, dua helaian yang kedua. Dua helai. Ayat yang panjang. Ya ayyuhallazina amanu. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu idza dakhaltum. Suratul Ahzab. Kita tengok juzuk kedua. Kemudian dalam suratul Baqarah pun ada. Apa dia tu? Dua helai juga. Helaian yang kedua, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. La yastahyi, Allah Ta'ala tak malu nak buat perumpamaan walaupun nyamuk ataupun sebesar nyamuk, maksudnya sekecil daripada nyamuk. Allah Ta'ala tak malu. Hayyatun tas'a. Kisah Nabi Musa banyak datang hayyah ni, ular. Sebab mukjizat dia tongkat tukar jadi ular. Hayyatun dalam Quran ni selalu kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, iaitu jadi ular yang bergerak. Hayyatun tas'a. Tapi ular dalam bahasa Arab dipanggil apa nama? Thu'ban. Thu'ban pun ular dia. Thu'ban, ular juga. Thu'ban pun ada sebut juga dalam Quran. Nanti kita tengok huruf besar lah. Kita tengok huruf besar. Cuba kita refer huruf besar. Ada tak perkataan Thu'ban? Kita refer, tengok. Sa'in. Muka surat 82. Ada 81. Nampak? Thu'ban, mana ular juga. 81, page 81, Sa'in ba. Thu'ban, ular. Maknanya perkataan ular dalam Quran ada dua. Satu dipanggil Thu'ban. Tunjuk. Thu'banun, tunjuk. Thu'banun. Okey. Itu adalah ular besar. Ular lah juga. Hayyatun tas'a, ular juga. Jadi dua-dua penggunaan ular ada dalam Quran. Sama ada Thu'ban ataupun hayyah. Ada lagi dalam bahasa Arab selain daripada hayyah dan juga Thu'ban. Ada lagi ular. Yang masyhur ni dua ni lah. Kalau tak salah ada lagi tu. Af'an. Af'a pun ular juga. Af'a pun ular, tapi tak disebut dalam ni sebab bukan penggunaan Quran. Okey, af'a ular juga. Betul? Jadi itulah kita selesai perbincangan mengenai dengan huruf ha. InsyaAllah kita serah kepada moderator kita. Esok kita akan masuk pada huruf dal. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Tuan-tuan dan puan-puan, kena banyak bersabar. Kadang kita ikut-ikut kita jadi takut. Sebenarnya kena sabar, jangan sekali-kali kata susah. Terus sabar duduk dengan sini.
Buku ini sangat-sangat bagus, buku yang ditulis oleh Ustaz Wan Rosli. Dia telah membuat kajian, dia adalah pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa. Asalnya perkataan-perkataan dia kumpulkan yang dulu ada dalam Quran ni, perkataan-perkataan asalnya dia punya selidik hanya ada 800 lebih. Kemudian perkataan-perkataan yang selalu digunakan, yang sering digunakan, kerap digunakan, dia dalam buku ni dia bubuh 3 bar ataupun 4 bar. Jadi yang kita belajar ni hanya perkataan-perkataan yang sering digunakan, yang selalu digunakan. Ada 200 lebih je. 200 lebih. Daripada Hamzah, Ali Hamzah sampai ya ada 28 huruf. Jadi dalam huruf-huruf ni semua perkataan yang sering digunakan, kerap digunakan, hanya Ustaz Wan Rosli kata hanya ada 200 lebih. Kita kena banyak sabar, kita hafal. Tidak ada jalan lain, hafalkan semua perkataan-perkataan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya cakap sikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bila dipilih sebagai rasul, dia dengan sahabat-sahabat diupah untuk menjalankan kerja agama ni, diupah dengan roti, kurma, buah tin, buah zaitun. Tak banyak pun upah, tapi Masya Allah, jalan sana jalan sini, inilah saja makanan. Sehingga sampai 1 bulan lebih tak ada makanan, hanya nak makan buah kurma, buah tin. Tapi kita ni tuan-tuan, Masya Allah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Hebatnya sekali, kita makan nasi macam-macam ada. Nasi Arab, nasi lemak, nasi dagang, nasi goreng Cina, macam-macam nasi ada. Ada pula mi. Rasulullah semua tak ada ni. Mi goreng, kuih tiaw, mi hun, laksa, macam-macam ada. Allah bagi macam-macam. Mai buah. Tengok kita ni, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat, kita dapat. Buah kurma kita ada. Tak ada masalah. Buah zaitun ada. Kita buah temikai, buah nanas, apple, anggur, apa saja buah seluruh dunia kita boleh makan. Buah kiwi tu, buah kiwi ada, buah macam-macam seluruh dunia punya makanan semua kita dapat. Kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dulu jalan kaki ataupun naik unta, naik keldai. Tapi kita kereta ada, Allah Ta'ala bagi, basikal ada, motosikal ada, kereta api ada, bas ada, kapal terbang ada. Jadi Masya Allah, kita macam-macam Allah kurniakan kepada kita. Dia minta kita ni, umat akhir zaman ni, dia minta sikit kerana Nabi dah tak ada. 1400 tahun dah tak ada arah Nabi. Jadi kita ni kena lambang peranan sikit. Ambillah ini, kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita ambil ni sikit dan kita gunakan ilmu yang kita dapat setiap hari ni, kita dakwahkan kepada anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita, saudara mara kita, keluarga kita, jiran kita, semuanya belajar bersama-sama untuk kita menghayati agama yang sempurna, agar semua ahli-ahli keluarga kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemputlah Ustaz Agung untuk pergi kepada pelajaran seterusnya, kaedah terpilih. Yang ke-9, kaedah terpilih, iaitu menentukan fa'il. Jangan risau, jangan takut. Kalau kita nak dapat layar-layar sikit information dia, tengok dalam YouTube. Ataupun dalam YouTube ni, typekan Pusat Ilmu At-Taqwa. Pusat Ilmu At-Taqwa dah ada 100 lebih video-video yang menceritakan asas-asas dululah, belajar nahwu dan sorob. Tak apa, nanti belakang hari kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi Ustaz Agung punya buku, akan kita buat belajar komunikasi bahasa Arab. Dan dalam Facebook, iaitulah Pusat Tahfiz At-Taqwa. Sila Ustaz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita boleh bersama-sama kembali mempelajari bahasa Arab. Tuan-tuan
puan-puan, haji-haji semua yang mendengarkan. Alhamdulillah kita sekarang sudah di kaedah terpilih nombor 9. Jadi sebelum ni kita dah habiskan daripada yang ke-1 sampai ke-8. Yang terakhir semalam kita sedikit mengenal setiap kata kerja dalam bahasa Arab dengan pelaku dia punya. Semalam tajuk dia tu adalah tajuk dia tu semua kata kerja sudah berpunya. Maknanya setiap kata kerja itu mempunyai pelaku. Perbezaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab, contoh bahasa Melayu memukul, kata kerja dia memukul. Tapi dalam bahasa Arab, memukul tu mesti ada pelaku dia dalam perkataan memukul. Contoh kita ambil perkataan memukul tu ke dalam kamus, daraba. 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 Ni memukul. Tapi ini ni tak sekedar makna dia memukul saja, tapi dia memukul. Tapi ke dalam bahasa Melayu dia memukul saja. Memukul. Itu saja bahasa Melayu, tak ada pelaku dia. Kalau kita nak tambahkan, nak bubuh sana pelaku, kita tambahkan perkataan lain. Contoh kita tambahkan Ali, contoh pelajar memukul, pelajar, itu baru ada pelaku dia. Kalau macam ni doroba, ini dah ada langsung pelaku dia. Jadi semalam tu kita masih nak kenal bahawasanya kata kerja dalam bahasa Arab tu ada pelaku dia. Okey. Yang sekarang ni pada kaedah terpilih nombor 9, kita itu tajuk dia adalah menentukan fa'il atau menentukan pelaku. Jadi fa'ilun tu adalah pelaku. Jadi kita nak tentukan pelaku dia. Di dalam kitab, fa'il tu ada dua bentuk dia. Ada bentuk fa'il tu yang kata ganti nama. Ada dalam bentuk kata ganti nama. Ada dalam bentuk kata nama biasa, kata nama. Kata nama. Ada dalam bentuk kata ganti nama, ada dalam bentuk kata nama. Contohlah, kalau dalam bentuk kata ganti nama, kita ambil pada ayat ni surah qalu ma antum, surah Yasin Okey, kita ambil dalam surah Yasin. Saya tulis sini. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Kita ambil ni dalam surah Yasin, boleh. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Ni contoh yang contoh dalam kitab ni. Okey. Sekarang kita nak cari fa'il dia. Fa'il dia atau pelaku dia. Ini kata kerja adalah qala. Qala ni makna dia berkata. Berkata makna dia. Dalam ni ada buat sini qala. Yang qalu tu kata kerja dia sebenarnya adalah qala. Qala. Fa'il dia mana? Pelaku dia mana? Waw. Waw. Yang waw ni sebagai pelaku dia. Ini sebagai pelaku. Yang waw ni, ini adalah kata ganti nama. Ini kata ganti nama. Kata ganti nama. Ini kata ganti nama yang waw ni. Jadi kalau dalam banyak lagi, innal ladzi na'amanu, ada lagi kan,
Apa lagi? Wa amilus solihat. Amilu. Mungkin kita selalu dengar wa amilus solihat. Amilu. Pernah kita tengok dalam Al-Quran, ni pun waw ni sebagai pelaku dia, fa'il dia. Contoh lagi, amanu. Amanu. Yang waw ni pun juga sebagai pelaku dia. Apa lagi? Kafaru. Ya, Ustaz? Apa lagi yang pakai waw? Yang teringat-ingat, Ustaz? Banyak lagi dalam Al-Quran. Banyak lagi dalam Al-Quran. Jadi boleh kita cari yang bentuk dia tu macam ni. Ada waw macam ni. Yang waw ni adalah sebagai pelaku dia. Kalau waw ini adalah fa'il atau pelaku dalam bentuk kata ganti nama. Yang kedua kita tengok wama anzala. Dan tidaklah anzala ni maknanya menurunkan. Anzala. Ni kata kerja dia. Ar-Rahman. Ni pelaku dia kalau sini ni. Ini pelaku dia. Pelaku. Sekarang ni kita tengok Ar-Rahman. Itu kata nama. Kata nama dia. Kata nama. Ar-Rahman makna dia Maha pengasih ke penyayang? Penyayang. Maha penyayang. Ar-Rahman Maha penyayang. Jadi Anzalar Rahman ni nama Allah. Jadi Allah. Ini sebagai pelaku dia. Bukan lagi kata ganti nama sebagai pelaku. Tapi di sini adalah yang sebagai pelaku iaitunya kata nama. Jadi pelaku tu boleh dalam bentuk kata nama. Ada boleh bagi contoh pelaku dari kata nama. Contoh saya cari di sini kalau ada. Nanti kita cari. Kalau terjumpa nanti boleh kita apa kan. Kita selesaikan yang ni dulu. Lepas tu takdzibun. Takdzibun. Ni yang ketiga. Kita tengok. Yang takdzibun ni kata kerja dia sampai sini saja. Kata kerja dia. Kalau kita ulang balik kepada kaedah terpilih nombor Nombor 5, kita balik lagi kepada kaedah terpilih nombor 5. Di sana ada nota simbol. Apa? Simbol fi'il mudhari' hanya berhadap, iaitu simbol fi'il mudhari' itu ada ya. Dia ada ya di awalan dia. Jadi fi'il mudhari' itu ada ya. Dia ada, selain daripada ya, fi'il mudhari' itu selalunya diawali hamzah, nun, ya dan ta. Fi'il mudhari' masih ingat tuan-tuan dan puan-puan fi'il mudhari'? Hamzah, nun dan ya dan ta. Fi'il mudhari' kata kerja semasa atau kata kerja masa sekarang ataupun senantiasa dilakukan. Jadi ni fi'il mudhari' selalunya diawali hamzah, nun, ya dan ta. Walaupun ada juga nanti fi'il madi, kata kerja masa lampau yang pakai ya, pakai hamzah di awalan dia ada juga. Cuma ini sebagai tanda untuk fi'il mudhari' hampir, dan semua fi'il mudhari' dia pakai hamzah, nun, ya dan ta. Sekarang kita tengok di awalan ni ada ta. Ini imbuhan. Ini imbuhan untuk menyatakan fi'il mudhari' yang menyatakan, yang menandakan ini adalah fi'il mudhari'. Ini imbuhan. Okey. Jadi mana pelaku dia? Pelaku dia adalah yang waw. Pelaku dia yang waw ni. Yang nun ni apa jadi? Nun ni nanti kita akan belajar pada kaedah nombor 18. Itu kaedah nombor 18 kita akan belajar nanti. Yang nun ni apa dia? Yang nun ni nanti kaedah 18. Jadi yang waw ni lah sebagai pelaku dia. Okey. Jadi kata ganti nama selalunya dia dalam bentuk simbol. Kalau dalam kata kerja.
Contoh macam tadi, qalu, takzibun, simbol adalah waw. Waw ni kata ganti nama. Kalau di sini makna dia mereka. Kalau di sini makna dia kalian. Jadi dia ada simbol yang menyatakan kata ganti nama. Kita boleh tengok di sini. Jadi kalau dia berbentuk qalu, tadi kan qalu, maka dia fa'il dia atau pelaku dia dalam bentuk nyata. Nampak dia kan? Anzalar Rahman dan nyata. Takzibun, waw ni nyata. Nampak dia. Tu nyata. Berbeza pada, saya ambil contoh yang lain. Ini yang nyata semua. Ada juga pelaku tu yang tak nyata. Contoh, qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ada dalam surah Yasin. Tuan-tuan dan puan-puan yang selalu baca surah Yasin boleh tak ingat qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, jadi kalau terjumpa qalu, ni qalu sama macam tadi. Qalu ni sama macam ni tadi. Qalu ni mana pelaku dia? Pelaku dia adalah waw. Waw ni bermaknakan apa? Mereka. Qala tu maknanya berkata. Mereka berkata. Yang Rabbuna. Rabbuna, Tuhan kami, Rabbun, Tuhan kami, ya'lamu. Yang ini, kalau kita tengok elok-elok, ya'lamu, ini ada ya di awalan dia kan? Sama ni, hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta adalah imbuhan untuk fi'il mudhari'. Kita tengok di sini ya'lamu. Maknanya ini adalah imbuhan untuk fi'il mudhari'. Ya'lamu. Yang mana pelaku dia? Pelaku dia tak ada di sini. Tak ada waw di sini, tak ada simbol apa-apa pun. Tak ada kata nama yang menjadikan sebagai pelaku di sini. Kalau kita tengok di sini inna ni bukan sebagai pelaku di sini. Inna ilaikum lamursalun tu bukan pelaku. Jadi mana pelaku dia? Kalau di sini pelaku dia tidaklah nampak. Pelaku dia tidak tampak. Ini berlawanan daripada yang tadi. Yang tadi tu nyata pelaku dia. Kalau sekarang tidak tampak atau tersembunyi bahasa dia. Tersembunyi. Dalam kitab buku Dr. Nusli, tersembunyi. Ni ya'lamu ni tersembunyi. Tersembunyi dia siapa yang disembunyikan di sini adalah kata ganti nama dia. Jadi dia mengetahui. Jadi kalau tersembunyi mesti ada yang disembunyikan kan? Kalau di sini adalah kata ganti nama dia disembunyikan. Dia, qalu mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui. Jadi ada kata ganti nama yang tampak nyata macam ni. Ada pelaku yang nyata. Ini pelaku yang nyata. Ini pelaku yang nyata yang nampak. Ini pun pelaku yang nyata. Kalau pelaku yang nyata, kalaulah dia berupa kata ganti nama, dia selalu dia ada simbol dia. Kalau di sini simbol yang kita jumpa adalah waw. Sini macam tu waw. Ada juga yang tak nyata, tak tampak, tersembunyi. Ini yang terkadang kita buat susah. Tapi kalau kita selalu berusaha mencari dia, senang. Macam ni, ya'lamu, itu tak nampak, tersembunyi dia. Sini ni fa'il dia, pelaku dia mana? Dia. Tapi dia ni tersembunyi, tak ada di sini apa-apa pun yang menyatakan dia. Tak ada simbol dia. Okey. Sekarang kita tengok balik, kita tengok semua yang saya jelaskan, yang saya uraikan. Kita akan boleh merangkumkan, kita akan boleh buat khulasah bahawasanya pelaku, letak daripada pelaku tu, kita boleh buat formula. Boleh buat formula. Dalam bahasa Arab, pelaku dulu. Dalam bahasa Arab susunan dia pelaku. Selepas tu baru ada kata kerja. Kata kerja. Selepas tu baru ada pelaku.
Kata kerja, pelaku. Kalau sini ni tak nampak. Kata kerja, pelaku. Kata kerja, pelaku. Kata kerja, pelaku. Jadi kata kerja dulu, baru ada pelaku. Berbeza halnya kalau kita nak kaitkan dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, contoh sini mereka berkata. Kalau bahasa Melayu, mereka berkata. Mereka berkata, pelaku dulu. Pelaku dulu, baru kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab, kata kerja dulu. Berkata mereka. Jadi dia ada perbezaan sedikit antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Itulah. Ini, jadi pada kaedah yang sekarang ni, kita sudah sedikit menghadamkanlah macam mana jenis daripada pelaku atau fa'il dalam bahasa Arab. Ada dua jenis. Ada kata nama, ada kata ganti nama. Lepas tu jenis yang kedua, ada dia yang nampak atau nyata, ada dia yang tak nyata atau tersembunyi. Yang ketiga, poin ketiga adalah pelaku, letak dia selepas kata kerja. Kata kerja dulu baru ada pelaku. Kata kerja, pelaku. Kata kerja, pelaku. Itu 3 poin penting pada kaedah terpilih nombor 9. Boleh kita buat contohlah. Kita kerjakan latihan sedikit nombor. Kita cuba satu sikit-sikit sebelum kita tutup. Okey. Sini. Id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Id arsalna. Arsalna ni dah kata kerja. Mesti ada pelaku. Sebab yang kita fahami, setiap kata kerja mesti ada pelaku. Sebab kata kerja dalam bahasa Arab sudah berpunya. Maknanya setiap kata kerja ada pelaku. Arsalna, mana pelaku dia? Sini ada pilihan. Yang mana pelaku dia? Ada na, ada him. Na, ada him. Yang mana pelaku dia? Patutlah yang na ni lah. Sebab na ni yang selepas kata kerja kan. Ada na selepas kata kerja. Na ni lah sebagai pelaku dia. Jangan yang him ni. Him ni jauh sangat ni. Ataupun yang ni. Fakadzabuhuma. Itu pelaku dia waw ke huma. Waw ke huma. Waw lah. Sebab yang lebih dekat dengan kata kerja adalah waw. Jadi macam tu. Ini kita sekarang ni kita memanglah nak buat latihan mengenai mencari mana fa'il atau pelaku dalam ayat-ayat Al-Quran. Sini khas dia tu dalam surah Yasin. Boleh tuan-tuan dan puan-puan kerjakan. Nanti kalau ada yang tak faham, sila ditanyakan. Okey. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agong. Begitu panjang dan dalam lah dia sampaikan cerita bahagian 1, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Ini sangat mustahak. Jadi sepatutnya kita nak masuk ke bahagian ketiga. Jadi bahagian ketiga ini pengukuhan kita bawa pergi ke esok lah. Bagi ke esok, iaitu senarai perkataan berlawanan, makna dalam satu ayat, senarai perkataan seerti, kata penjamak Quran dan sebagainya. Ini sangat mustahak. Jadi kita bawa yang ini pada besok kerana kita dah hampir 1 jam masih kita. Hanya peringatan kita kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kena yakin, jangan sekali-sekali kita tunduk kepada bisikan-bisikan iblis. Dia akan bisik-bisik susah. Jangan sekali-sekali kata susah. Kita sabar, kita ikut dan kita cuba buatlah apa yang dinasihatkan oleh kedua ustaz kita tanya. Kita kena selalu berdoa, kita menangis kepada Allah. Kerana ini Allah turun Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Sangat mustahak. Kita kadang-kadang kita lalai, kita tak fikir kepentingan bahasa Arab Al-Quran.
Tak susah kalau kita boleh belajar bahasa Inggeris. Apa pula susah? Takkan Allah Subhanahu Taala dia turunkan ilmu dia sebagai panduan penghidupan nak hidup dalam dunia ni. Dunia dia bagi kita hidup dalam dunia, kemudian dia janjikan kepada kita akhirat yang terbaik. Akhirat terbaik, jadi kita mesti ikut buku panduan dia, iaitu Al-Quran. Macam mana kita nak menghayati, menjalani penghidupan supaya semua amalan-amalan kita Allah terima dan kita terpilih untuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena korban, kena ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat dakwah. Itu apa yang terpilih, ya, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang ni, kita kerja kita selain daripada kita duk kerja dengan hari-hari ni kita duk kerja untuk penghidupan kita, kita ambillah kerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia akhir zaman kita ini diberi peluang untuk menjadi khalifah. Kerja dia tak susah. Jadi seperti mana yang dijelaskan tadi, rezeki yang diberi kepada Rasulullah, para sahabat tabi'in dulu tak banyak. Kita ni macam-macam rezeki yang kita dapat, jenis makanan macam-macam, jenis minuman, jenis buah-buahan macam-macam, kenderaan semuanya macam-macam. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Taala, apa saja kurniaan dia, kita ambillah sedikit waktu kita untuk kita laksanakan tanggungjawab kita kepada Allah, iaitu menjalankan kerja-kerja dakwah. Itu menyeru orang supaya menghadiri kelas-kelas, tak kira lah kelas tajwid ke, kelas tauhid ke, dan ini kelas kita mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, sangat-sangat mustahak. Kita kena betul-betul berdoa, kita bertakwa, kita yakin Allah pasti akan bantu kita. Hendaknya bila kita nak menuntut ilmu, kena ada disiplin yang tinggi. Kenalah setiap masa kita praktik apa yang kita belajar ini, kita kena praktik. Kita kena increase, kena tingkatkan kosakata, tingkatkan vocabulary, perkataan-perkataan Arab itu. Apa yang kita dapat hari ini daripada Ustaz Farid, daripada ada 13 perkataan. Hafalkan semua benda-benda itu. Jadi kita selalu kena ada muzakarah. Bila ada waktu petang ke malam, dah panggil semua duduk kan, kita pula mengajar. Barulah ilmu tu lekat. Kalau kita duduk tengok, kadang-kadang dia tak boleh juga nak masuk. Dia kena praktik. Praktik dia, cara dia, kita panggil ahli-ahli keluarga yang ada, kita bercakap. Buka buku, kita pula bercakap. Pelan-pelan tak semestinya. Kita tunggu kita nak jadi ustaz atau ustazah, baru kita nak mengajar. Sekarang ni setiap hari kita dapat sedikit ilmu, kita terus mengajar, insyaAllah. Ada apa-apa nak tambah Ustaz Agong? Tak ada ya? Ustaz Farid ada apa-apa tangguh? Hanya kita tangguh Ustaz punya bahagian ketiga tu untuk besok, insyaAllah ya. Boleh tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa sampaikanlah, serukanlah supaya semua orang-orang bawah jagaan kita itu, sama sanak saudara kita menyertai majlis-majlis ilmu. Ini dugaan ujian Allah ni menang COVID ni. Dia suruh kita duduk di rumah. Gunakanlah waktu di rumah ni selama, kita tak tahu, mungkin lama ni. Sekarang dah tambah lagi 2 minggu lagi. Kita tak tahu penyakit ini mungkin akan makan masa lama. Ada yang meramal hingga sampai 2 tahun, ada yang ramal sampai 5 tahun. Ini semua ujian daripada Allah. Mesti ada hikmah. Kita gunakan masa-masa yang terluang untuk mengumpulkan anak-anak kita. Kita kena pastikan mereka setiap masa beribadat, tunduk menyembah Allah setiap masa. Jangan sekali-sekali mereka tersalah bawa dengan handphone mereka, hanya main game. Waktu masa banyak, mereka habiskan waktu-waktu mereka dengan main game. Jadi kita jangan kita lepaskan, kita kena jagalah disiplin anak-anak kita, kena maklumkan kepada mereka kepentingan ilmu. Kerana kita nak semua menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, jadi kita mesti dapatkan ilmu-ilmu yang terbaik sebagai ramuan-ramuan bekalan untuk kita menghadap Allah setiap masa, insya-Allah ya. Jadi tidak ada apa lagi, kita sangat-sangat menghargai masa yang diluangkan oleh tuan-tuan puan-puan, dan pastikan supaya tuan-tuan puan-puan hebah-hebahkan, sampaikan supaya mereka dapat mengikuti di dalam YouTube di bawah nama Pusat Ilmu At-Taqwa.
Pusat Ilmu At-Taqwa dalam YouTube, dan di dalam Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa, insyaAllah ya. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah, la ilaha illa anta